Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai murid-murid, selamat berpuasa daripada cikgu. Oke, cikgu ucapkan semua murid-murid dalam keadaan sehat walafiat. Jadi untuk murid tahun 6 pada PDPB online pada hari ini, cikgu akan mengajar tajuk masa dan waktu, yaitu mencari tempoh masa. Jadi pengajaran cikgu di sini dibantu oleh Microsoft PowerPoint. Jadi cikgu mau murid-murid kena tumpukan perhatian dan lihat pengajaran cikgu sampai habis, dan seterusnya kita akan menjawab soalan pada Google Form dan buku latihan. Baik, kita sedia ya murid-murid. Baik, murid-murid, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan masa dan waktu, yaitu 6.2 tempoh masa. Standard kandungannya mengira tempoh masa dalam sebarang unit masa. Baik, yang pertama sekali kita tengok mengira tempoh masa hari yang sama dalam sistem 24 jam yang melibatkan AM dan AM. Baik, rumus bagi mencari tempoh masa ialah masa akhir tolak dengan masa mula. Baik, sebagai contoh, kita tengok contoh yang pertama, pukul 5 AM, iaitu 5 pagi, subuh, hingga pukul 11 AM. Berapakah tempoh masa tersebut? Baik, caranya kita ambil tempoh masa akhir, yaitu 11 AM. Baik, kita buat dahulu petak begini ataupun tanda T, jam dan minit. Masa akhirnya ialah 11 AM. Masa mulanya ialah 5 AM. Jadi kita tolakkan masanya. Sifar tolak sifar, sifar. Oke, sifar tolak sifar, sifar. 11 tolak 5 ialah 6. Jadi tempoh masa dari pukul 5 AM hingga pukul 11 AM adalah 6 jam. Oke, boleh faham? Bagaimana pula kita menggunakan kaedah garis nombor? Baik, mengira tempoh masa hari yang sama dalam 19 jam menggunakan garis nombor pukul 5 hingga pukul 11 AM. Baik, kita lihat garis nombor ini. Oke, kita cikgu bagikan kepada 2, AM dan PM. Bermula pukul 5. Tengok anak panah pukul 5 hingga pukul 11. Kita lihat menggunakan garis nombor. Kita kira menggunakan garis nombor. Baik, lihat yang pertama. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maknanya dari pukul 5 hingga pukul 11 adalah 6 jam. Boleh murid-murid? Terusnya kita mengira tempoh masa hari yang sama dalam sistem 24 jam. Bagaimana? Tadi kita menggunakan sistem 12 jam yang melibatkan AM dan PM. Manakala ini pula melibatkan sistem 24 jam. Baik, contoh soalan. Jam 8.30 hingga jam 15.40. Baik, jam 8.30 pagi hingga jam 15.40. Oke, seperti yang kita ketahui, jam 15 ialah pukul 3 PM. Baik, kita buat T ataupun kita buat petak begini. Jam dan minit. Masa akhir tolak masa mula. Masa akhir ialah pukul 15.40. Masa mulanya pukul 8.30. Baik, kita tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 4 tolak 3, 1, 10 minit. 15 tolak 8 sama dengan 7. Jadi tempoh masa jam 8.30 hingga jam 15.40 ialah 7 jam 10 menit. Oke murid-murid. Bagaimana pula kita menggunakan kaedah garis nombor? Baik, kita lihat. Yang tadi jam 8.30 hingga 15.40 menggunakan garis nombor. Baik, kita lihat pukul 8. Oke, ini pukul 8 hingga jam 8 hingga jam 15. Baik, kita lihat jarak masanya jam 8.30 hingga 15.40. Baik, masanya itulah daripada palang biru hingga palang biru yang satu lagi. Oke, lepas 8.30 hingga jam 15.30. Jam 8.30 hingga 15.30
adalah bersamaan dengan 7 jam. 15.40 10 minit, 15.30 hingga 15.40 adalah 10 minit. Jadi jumlahnya ialah 7 jam 10 minit. Ya, ini menggunakan kaedah garis nombor. Seterusnya kita mengira tempo masa dalam sistem 12 jam dengan mengumpul semula. Sama juga rumusnya, tempo masa sama dengan masa akhir tolak masa mula. Pukul 3.40 PM hingga pukul 8.50 PM. Pukul 8.05 minit PM. Bagaimana? Oke, kita buat petaknya macam tadi, jam dan menit. Oke, masa mula, masa akhirnya jam 8.05 menit. Masa akhirnya jam 8.05 menit. Masa mula 3.40. Baik. Kita lihat di sini, 5 menit tidak boleh tolak 40. Jadi apa perlu kita buat? Kita pinjamkan 1 jam di sebelah. Jam 8, ambil 1 jam, tinggal jam 7. Oke, jam 7. Maknanya di sini 1 jam kita ambil bersama 60 menit. 60 menit ini kita tambahkan dengan 5 menit bersamaan 65 menit. Jadi kita masukkan 65 menit di atas dan kita tolak. Baik, ini kita boleh tolak sudah. 5 tolak sifar, 5. 6 tolak 4, 2, 25. 7 tolak 3 ialah 4. Baik, jawapannya ialah pukul 4 jam 25 menit. Ya. Dari pukul 3.40 hingga 8.05 menit adalah 4 jam 25 menit menggunakan kaedah pengumpulan semula. Demikianlah tadi pengajaran cikgu yang ringkas, hanya melibatkan tempo masa. Jadi cikgu harap selepas PDP cikgu ni, cikgu harap murid-murid tahun 6 dapat melaksanakan latihan yang cikgu berikan. Boleh murid-murid? Baik, sampai jumpa lagi pada PDP yang akan datang. Bye.